Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita iaitu Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah keimanan kita kepada Allah, dan keimanan itulah membuahkan hasil amal ibadat. Daripada hasil ibadat itulah maka terhasil pahala. Terhasil pahala itulah menjadi asbab kepada kita semua untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Muka surat 15 kitab Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Yang kedua, al-qidam atau al-qidamu, artinya sedia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan, kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu itu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap suatu, nescaya boleh ada suatu lebih dahulu daripada yang mengadakan yang demikian itu batil. Baik. Jadi sifat yang seterusnya ini kita nak belajar, iaitu sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi dengan jalan tafsir, kita ingat balik jalan tafsir, kita bawa 5 poin atau 5 perkara. Yang pertama, nama sifat. Yang kedua, erti sifat. Yang ketiga, makna sifat. Yang keempat, lawan sifat. Yang kelima, dalil sifat.
ada lima-lima ni, maka orang tu sudah dikira mengaji ilmu makrifah ni atau ilmu sifat 20 ni secara tafsir, secara terperinci. Dan bagi siapa yang belajar dengan terperinci, maka akan sahlah pegangannya, iktikadnya sempurna. Dan siapa yang sah iktikadnya, maka sahlah syahadahnya. Maka siapa yang sah syahadahnya, maka sahlah dia untuk masuk ke syurga Allah. Tetapi sekiranya dia tidak mengetahui akan jalan sifat 20 ni, kan? Kalau tak rosak akidah tak apa. Tapi yang kita khawatir, Nabi kata di akhir zaman ni zaman fitnah. Maksud Nabi, bila zaman fitnah, orang yang kekurangan ilmu atau tak ada ilmu mudah terpedaya. Tak payah kata kurang ilmu atau tak ada ilmu, kadang-kadang yang ada ilmu pun terpesong. Kalau yang ada ilmu pun boleh terpesong fitnah akhir zaman ni, apatah lagi yang kurang ilmu atau tak ada ilmu. Jadi tak dapat tidak, kita kena mengaji sungguh-sungguh. Bukan masalah nak jadi ustaz ke tok guru tak, tapi ini kewajipan. Jadi tak salah, tapi wajib. Ini adalah ilmu yang wajib. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman, zaman yang penuh bahaya. Bukan bahaya corona tak apa, bukan tak apa reda tak. Tapi kalau terkena gak mati dalam keadaan beriman, tak jadi masalah. Hidup atas dunia je susah. Mati dalam keadaan beriman, padang mahsyar hari kiamat, masuk dalam syurga. Kan? Ini belum mati rasa akidah dah. Kalau mati, ini lebih bahaya daripada corona ni. Corona boleh cek, no scan temperature, letak dahi ni bunyi. Tengok temperature rendah, okey lah, lain clear. Tapi akidah boleh scan tak? Buat satu mesin cek akidah. Syiah kata. Tak ada. Masalah tu nak scan tak tahu, melainkan dengan ilmu. Itu. Baik. Jadi nama sifat ni ialah qidam. Alif lam qaf dal mim, al-qidam. Panggil orang kampung ke ataupun orang biasa kita panggil ni qidam lah. Qidam. Bahasa kita al-qidam. Jadi mudah fahamnya qidam. Itu nama dia. Kemudian poin yang kedua, erti. Apa makna erti? Erti ni terjemah bahasa. Sebab kidam ni tadi, al-kidam ni bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Maka kena terjemah daripada al-kidam yang bahasa Arab ni ke dalam bahasa Melayu. Maka Syekh tolong terjemah siap dah dalam kitab ni. Dia kata ertinya kidam itu ialah sedia. Jadi terjemah bahasa kidam tu maknanya sedia. Tetapi tak boleh berhenti mengaji setakat ni, sebab kita tak faham sedia benda. Apa yang sedia? Okey, baik. Kemudian bawa kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah makna sifat. Sama je ustaz, erti dengan makna tak sama. Erti terjemah bahasa, makna menghuraikan apa yang telah diterjemahkan. Jadi apa makna sedia tu? Maka sini ulama akan menghuraikan panjang lebar. Seperti mana yang disebut di dalam kitab Risalatul Tauhid kita ni, kata ulama, makna sedia tu, makna kidam tu, maka hakikatnya dia kata ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Iaitu makna sedia tu, iaitu rad, tolak, menafikan bahawa Tuhan itu ada permulaan wujudnya. Okay? Allah tu wujud. Jadi perkataan kidam ni menolak, mengatakan bahawa Allah wujud ni ada mula. Allah memang wujud, tapi wujudnya tak ada mula. Jadi menafikan wujud Allah ada permulaan tu perkataan dia kidam. Jadi kidam tu menolak bahawa Allah wujudnya Allah ada permulaan. Tolak perkataan tolak tu ialah kidam lah, bahasa pendek dia. Ada. Apa maksud wujud Allah tu tak ada mula?
Maknanya wujudnya Allah tu, adanya Allah tidak didatangi dengan sebelumnya tak ada. Maknanya tak mula-mula Tuhan tak ada, lepas tu baru ada. Tak, bukan begitu. Allah ada. Ada macam mana Ustaz? Pegang saja ada. Dia kata tak power Ustaz ni. Dia nak yang pelik-pelik. Dia pelik-pelik tu yang habis ni. Nak jadi gila isim. Nak jaga jalan, pi jalan. Kita kat situlah. Amantu billah. Cukup aku beriman kepada Allah. Sebab kita dengan Allah ni kita tak boleh fikir selebih-lebih ni. Memadai dengan ilmu yang Allah beri pada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah sebut dalam ayat Quran. Subhanaka, kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajar pada kami. Apa yang Allah ajar je, tu takat tu. Dalam ajar pun kadang-kadang tak faham, apatah lagi nak hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada siapa yang mengetahui dari segi hakikat sebenar-benarnya melainkan Allah semata. Sedang Nabi sendiri pun pengetahuan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan Allah padanya sahaja. Apa yang Allah wahyu, itulah yang Nabi tahu. Yang Allah tak wahyu, Nabi pun tak tahu. Sebab tu bila tanya pada Nabi Muhammad, bila berlaku kiamat, tahun mana, tarikh mana, Nabi tak tahu. Nabi cuma tahu berlakunya hari Jumaat. Sebab apa? Sebab tu yang Allah khabar ke Nabi. Setakat tu je lah. Tu. Ini ada orang entah mengaji celah mana tak tahu. Dia kata aku ada ilmu isi. Ilmu isi macam mana? Ilmu ni dia kata cicak kalau dengar pun masuk syurga. Nampak? Dia kata pelik-pelik punya manusia. Pelik ni orang suka ikut Ada. Ikut. Dia kalau nak mengaji dengan dia tak mengaji, tak mengajar masjid surau. Dia mengaji kat rumah-rumah. Lepas tu kalau nak mengaji dengan dia, kena bawa beg plastik. Orang nak mengaji kena bawa kitab, dia bawa beg plastik. Kenapa? Sebab nak masuk slipper. Slipper tak boleh letak kat depan, nanti kantoi. Jadi mau masuk slipper, mau masuk dalam. Kereta kena parking sekilo jauh. Sebab dia kata ni ilmu rahsia. Apa lah rahsia? Sebab Abu Bakar pun tak tahu dia. Aku direct dengan Nabi tu pun. Dia kata tapi yang pelik kita duk gelak. Ada orang ikut. Kalau yang ikut tu geng mak rempit, tak adalah pelik sangat. Mak rempit, nak profesor ikut, doktor ikut, engineer, peguam. Mari tengok anak buah Hayapin, semua hebat-hebat kan. Allahu Akbar. Kan? Baik, mana tadi? Sebut Hayapin hilang ni. Wujud Tuhan. Jadi Allah tu wujudnya tak ada mula. Kemudian kita buat bandingan. Sebenarnya memang tak boleh buat bandingan antara Allah dengan siapa-siapa pun. Cuma ni dipanggil kaedah mengaji majazi akli, pinjam-pinjam cakap. Kan? Supaya kita lebih jelas dan kita lebih nampak siapa kita. Betullah kata hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal Tuhannya. Macam mana kenal diri? Tengok wujud makhluk ni ada permulaan tak? Semua makhluk ni wujudnya ada permulaan. Maksud ada permulaan macam mana? Bermula dengan tak ada, baru ada. Itu dipanggil aradi. Maknanya yang baru mendatang. Kita semua ni baru mendatang. Tak payah kata kita manusia syurga neraka. Asal ada tak? Tak ada. Allah cipta syurga, maknanya asal tak ada syurga jadi ada. Maknanya syurga pun baru ada, neraka baru ada, semua baru ada. Malaikat, Nabi, tak kira pun. Dan kalau yang hebat-hebat pun baru ada, kita lagi baru ada. Parti baru pun baru ada. Nampak? Tu nak cerita ni. Ada pun Allah Ta'ala tak begitu. Allah tak ada. Mula-mula Allah pun tak ada gak, dia kata. Lepas tu Allah baru ada. Allah ada bila-bila pun. Tu. Kenapa hujah Syekh? Ni Syekh dia bagi hujah kat kita untuk mudahkan kita faham. Dia kata kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Betul lah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dua ni cukup dah. Sebab langit tu besar dah. Pergi tengok langit.
Boleh tahu mana hujung langit, mana mula langit. Allah lebar seluas-luasnya. Setakat Putrajaya besar mana hangat? No, kerajaan Allah langit besar mana? Tutup habis segala kerajaan atas dunia. Lepas tu jangan act lah. Mudah di kerajaan ke jadi apa ke, jangan act. No, kerajaan Allah langit memayungi bumi. Allah sebut dua ni cukup menunjukkan kebesaran Allah. Aku yang cipta langit, aku cipta bumi. Dua-dua besar. Langit besar, bumi besar. Langit ni pula kata ulama, bukan hanya awan tu maksud langit. Masuk segala planet-planet yang ada di galaksi kat luar sana. Tu semua bawah kekuasaan Allah. Apatah lagi yang berada di dalam bumi ni. Bawah tanah, dalam laut, dalam air sebagainya. Semuanya. Allah tak payah cakap semua. Allah sebut dua ni, fahamlah segala-galanya semua milik Allah. Dan kalau Allah yang cipta semua ni, jadi logiknya kita faham dengan akal itu. Sebab ilmu tauhid ni dia boleh pakai akal. Memang dia boleh dibuktikan dengan akal. Kalau kita fikir dengan akal, semua ni Allah cipta. Semua ni tercipta dengan sebab Allah yang buat. Jadi kalau Allah yang cipta, siapa ada dulu? Alam dulu ke Allah dulu? Allah lah ada dulu, baru Allah boleh cipta alam. Tiba-tiba kata alam ada dah, lepas tu baru Allah ada. Maknanya alam ada dulu. Jadi kalau alam ada dulu, siapa cipta alam? Ni lah kita nak hujah dengan puak-puak Wahabi. Kalau dia kata Allah di langit, siapa cipta langit? Allah cipta langit. Dan kalau Allah di langit, sebelum Allah cipta langit, Allah kat mana? Langit tu kemudian. Allah sudah ada dah. Allah yang cipta langit. Bila Allah cipta langit, Allah tak perlukan langit. Ada gitu. Boleh jelas? Boleh lah lawan Wahabi. Kan? Sebab ni masalah akidah. Ini masalah akidah. Hati-hati tuan-tuan. Sekarang ni zaman kita zaman fitnah. Sebab yang cakap pun kopiah agak, yang cakap pun jubah agak, yang cakap pun janggut juga. Tapi ilmunya terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan main-main. Kalau khilaf mazhab tak apa. Nak kunut dengan tak kunut dua-dua sah. Tapi dalam masalah akidah dia tak ada khilaf. Akidah satu tunggak saja. Iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tu hadis Nabi kata, 73 golongan umat aku akan berpecah. 72 finnar. 72 semua masuk neraka. Satu je yang tidak masuk neraka. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kita belajar betul-betul. Faham betul di zaman akhir zaman ni. Macam-macam ujian dia. Baik, jadi dia kata benar, Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada ni. Jadi yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Jadi kalau Allah yang cipta semua ni, bermakna Allah lah yang ada dahulu, dia kata. Maknanya Allah lah mesti ada dulu. Bila Allah ada dulu, baru Allah cipta semua ni. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Kalaulah Tuhan bukan ada dulu, tapi alam pula ada dulu, dia kata, kalau buat contoh gitulah, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan, yang demikian itu batin. Kalaulah Tuhan tu kemudian, tapi alam ada dulu, timbul satu persoalan, siapa yang cipta alam sebelum ada Tuhan? Dia ada mentera dia. Tok guru saya dapat mana tak tahulah. Ada geng sesak ni, dia ada pantun dia, dom mak dom, dia kata. Langit ada, macam mana tah, langit ada, bumi belum ada. Apa nama sebelum bernama Allah? Pening. Dia tanya kita, apa nama Allah sebelum bernama Allah? Kita pun dia buat muka action. Lepas tu dia tanya pula, Asmaul Husna ada berapa? Dia tanya kita. Kita kata 99. Yang ke 100 apa dia? Kita tengok hang ngaji tak habis. Sebab hang ngaji kat Masjid Lama Taiping kan. Aku ngaji ni sampai naik gunung. Itu nak menyesong lah tu. Nak betul lah tu. Ilmu Allah tak ada rahsia-rahsia. Ilmu Allah untuk semua. Bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir pun.
Jadi kat mana ada ilmu khas, ilmu terasing, ilmu kat gunung. Ngajar masjid lah secara umum. Kan? Ni jangan terpedaya dengan perangai-perangai pelik macam ni. Jaga-jaga. Jangan kagum lah dengan benda pelik dia buat. Dia tak parang, tak lut. Memang jin tahan. Cuba jin balik rumah makan. Tetap tak putus terus. Nak. Benda tu semua mengarut. Kata Habib Rizik Shihab, seorang ulama di Indonesia, berketurunan orang Yaman, keturunan Nabi. Dia kata kalau benar ada ilmu kebal, bila mau syahid, dia kata. Betul ni? Kalau benar ada ilmu kebal, bila nak syahid? Sedangkan cita-cita pejuang Islam nak gugur syahid dalam medan juang. Ni tak mati-mati. Duduk depan kereta kebal. Gitu. Tak syahid lagi. Kawan lain habis syahid dah. Kita nak syahid. Sebab syahid bighairi hisab, masuk syurga Allah. Tak ada. Sahabat Nabi luka, Nabi pun luka. Tiba-tiba kita tak ada apa-apa. Tuhan dia tak kena tu. Ada buah benda kan. Jadi kita ni biar belajar tu lurus. Biar belajar tu jelas. Jangan belajar ikut-ikut orang tapi kita sendiri tak jelas. Kita sendiri tak faham. Takut-takut terosak, menyimpang akidah kita. Takut-takut kita berdamping dengan jin, berhajat dengan jin, bukan lagi berhajat kepada Allah. Hati-hati. Tempat hajat kita Allah. Dalil tu kita baca suratul Ikhlas, ayat pendek je. Allahus Samad. Allahus Samad tu dua batang kataan. Apa maksud dia? Allah lah tempat segala-gala makhluk ni tuju pada dia. Makna semua makhluk ni hanya berhajat kepada Allah semata-mata. Allah sahaja, tak ada hajat pada yang lain. Mana kita susah senang, Allah. Nak sakit macam mana sihat, Allah. Semuanya Allah. Macam ni lah COVID-19 ni, wabak ni kan. Berebutlah negara-negara nak buat vaksin. Kenapa berebut sangat? Sebab kalau berjaya dapat buat, nak jual ubat tu, negara dia paling kaya lagi. Sebab orang pakat beli kat dia. Berebut nak buat vaksin. Tak apalah, dari segi kita kata ikhtiar mencari rawatan. Tapi kita kena ingat, kafir lah takdir lah, sebab dia tak ada akidah. Kita ni umat Islam, kita kena ingat yang turunkan wabak Allah, yang angkat wabak pun Allah. Mana mau buatlah vaksin sehebat mana pun, kalau Allah tak izin sembuh, tak ada satu vaksin pun yang boleh sembuhkan penyakit ni. Pegang situ kemah-kemah. Baru jelas akidah kita. Baru kita tak bergantung dengan makhluk, baru tak berhajat dengan makhluk. Tempat gantung dan hajat kita hanya Allah. Adapun ubat dan sebagainya, itu ikhtiar sahaja, tapi bukan itu menjadi jaminan ataupun kewajipan. Demam makan Panadol, bukan confirm sembuh. Allah yang sembuhkan. Tanda seseorang tu dah mula goyang akidah dia, dia akan persoal ubat yang dimakan. Kenapa saya doktor makan ubat ni tak sembuh pun? Maknanya tak kena tu. Apa yang kamu fikir dalam fikiran kamu? Akidah kamu tu macam mana? Fikrah kamu tu macam mana kamu fikir? Kamu fikir ubat boleh sembuhkan? Ayat ni penting mengaji ilmu sifat 20, ilmu akidah. Makan ubat makanlah. Telan dengan botol-botol pun tak apa. Nampak? Tapi kena ingat Allah. Saya jual King Herbal tu. King Herbal tu kan. Tok guru lah cerita kat saya tak pernah. Saya pernah lah try minum, tapi pahit yang amat. Lepas tu tak minum lah. Memang baik sungguh King Herbal tu. Tok guru minum lah. Tok guru kata dulu anak ni pakai spek. Dia kata sejak 5 tahun dia makan King Herbal tu, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Maka sekarang Tok Guru Siddiq Nur tak pakai spek dah. Boleh mandu tengah malam pun boleh bawa kereta. Umur dia 68. Hari ni adalah hari lahir dia sebenarnya. 28 hari lahir dia. 68 umur dia tahun ni. Kan? Jadi dia tak pakai spek dah. Dulu pakai spek tebal baca kitab. Sekarang baca kitab boleh nampak. Rabun tu alhamdulillah lah hilang dah. Dia kata mungkinlah dengan asbab ikhtiar pakai King Herbal ni, alhamdulillah. Lepas tu kita promote lah dekat kuliah. Kata tuan-tuan, King Herbal kami jual ni, insya-Allah tuan-tuan. Kan? Siapa makan ni insya-Allah dengan izin Allah boleh hilang sakit rabun dia apa semua. Dulu pakai spek, tak pakai spek dah. Apalah, saya habis kuliah seorang pak cik tu dia beli.
Belilah, semangat dia. Nak belik pegang tak habis-habis tengok. Kan? Lepas tu bulan depan dia datang semula. Datang-datang dia jumpa saya. Ustaz, ya. Tum, dia letak botol tu kat depan saya. Tengok ni. Kita tengok licin lah, habis. Dia makan. Lepas tu kenapa? Tengok dahi Ustaz. Dahi dia benjol. Kenapa? Saya langgar dinding. Ustaz kata hilang rabun. Ni nampak benjol. Mana dia hilang? Dia kata. Itulah dia sudah salah faham. Saya kata, pakcik, King Herba ni tak boleh sembuhkan, tapi ikhtiar sahaja. Kalau Allah izin sembuh, sembuh. Kalau Allah tak izin sembuh, tak sembuh lah. Kalau King Herba boleh sembuhkan, sagi pakcik mayang isyak, jangan sebut Allahu Akbar, sebut King Herba Akbar. Sebab dia yang sembuh kan. Tu kita lapas Allahu Akbar, tu maknanya hati kita semuanya Allah, 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 Allah. Allah sahaja. Allah yang sihatkan, Allah yang sakitkan, Allah lah segala-galanya. Allah yang kayakan, Allah yang miskinkan. Dia gitu. Baik. Jadi tak dapat tiadalah, dia kata. Maka kalau adalah sesuatu yang lain lebih dahulu daripada Allah, tak boleh diterima akal batil. Kalau ada jugalah, maknanya siapa yang cipta alam yang sebelum adanya Allah tu, maka mustahil. Kalau ada, maknanya Allah bukan Tuhan, mustahil. Sedangkan kita faham dah, Nabi ajar kita Allah lah Tuhan. Bila Allah lah Tuhan, Allah lah yang memulakan setiap sesuatu. Tidak ada sesiapa pun sebelum ataupun dahulu daripada Allah. Itu maksud dia. Okay. Kemudian lagi kata Syekh, muka surat 16. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, jadilah ia qadim. Kadang-kadang masalah term-term perkataan ni je orang jadi pening mengaji. Payah sifat 20. Sebenarnya bukan payah, tapi sebab beberapa perkataan yang dimainkan oleh ulama' tu kadang-kadang menjadi kita keliru. Macam inilah dia kata, apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, jadilah ia qadim. Ia ni siapa? Ia ni balik pada Allah. Kidam tu sifat. Bila Allah tu memiliki sifat kidam, maka Allah yang memiliki sifat kidam tu dipanggil akan Allah itu qadim. Tu maksud dia. Jangan pening. Qadim tu panggilan kepada Allah yang bersifat dengan sifat kidam. Sifatnya kidam, yang memiliki sifat kidam tu dipanggil qadim. Mudah fahamnya macam ni. Kalau orang tu sedang berlari, berlari tu dipanggil sifat. Tu dia panggil sifat berlari. Orang yang berlari tu kita panggil apa dia? Pelari. Pelari. Jadi pelari tu orang yang sedang berlari tu sifatnya perbuatan dia yang sedang berlari. Kalau tu tengah makan, makan tu sifat. Maknanya dia perbuatan sedang makan. Orang yang tengah makan tu kita panggil apa dia? Apa? Pelahap. Pemakan lah. Nampak? Pemakan. Dia sedang makan. Macam ni. Saya sedang mengajar. Ni perbuatan saya mengajar. Mengajar tu sifatnya. Orang panggil saya pengajar. Pengajar tu zatnya. Diri yang sedang melakukan sifat mengajar. Macam tu juga. Kidam tu sifat Allah. Yang melakukan sifat kidam ni dirinya siapa? Qadim. Qadim ni siapa? Allah. Boleh nak? Sini angguk-angguk, balik lagi makan mi goreng. Qadim ke khadam ke bunda tadi? Dah pula pelan-pelan. Mengaji tu kau faham memang power kan? Saya pun kat 3 tahun baru faham. Baik, apabila disebut Tuhan bersifat dengan kidam, jadilah ia qadim. Misalnya seperti dia buat contoh. Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan unjur. Apa tu unjur? Anjur. Ini bahasa apa? Bahasa lama ke? Menganjur. Disebutlah ia penganjur. Menganjur, menaja lah kot kan. Anjur tu penganjur, penaja kan. Lebih kurang itu kot. Maknanya anjur tu perbuatan dia. Jadi dia buat contoh tadi, Zaid apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur,
Maknanya anjur tu perbuatan je. Nescaya disebutlah ia dengan penganjur. Zaid tu dipanggil penganjur. Kenapa Zaid dipanggil penganjur? Sebab perbuatannya anjur. Macam tadilah saya terang tu, samalah. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Okey, ni dia nak masuk bab azali pula. Dia kata dalam masalah ilmu tauhid ada satu perkataan yang maknanya hampir sama dengan qadim ni. Dengan yang dikatakan Allah yang bersifat dengan sifat kidam ni, iaitu dipanggil sebagai azali. Kita selalu dengar ustaz sebut sejak azali lagi dia macam ni, azali tu, azali ni. Apa makna azali? Okey, baik. Jadi dia huraikan. Sesetengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya. Sesetengah pandangan ulama dia kata azali dengan qadim maknanya dua-dua sama, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Kenapa ulama mengatakan sama makna? Kerana dua-dua tak dimulakan dengan sesuatu. Qadim tu sendiri bersifat dengan sifat kidam, tak dimulakan dengan takdir, maknanya tak ada permulaan. Azali pun begitu tak? Azali tak ada permulaan. Azali tu. Baik. Dan setengah ulama yang lain pula berkata, satu lagi pandangan dalam akidah ni, tauhid, antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada beza, dia kata. Satu pandangan lagi kata tak sama, ada beza. Satu pandangan dengan kata sama. Okey, kita tengok yang kata tak sama pula. Dia kata ada beza, iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang maujud, yang ada sungguh. Qadim ni diletakkan kepada sesuatu yang memang ada sungguh sahaja, seperti zat Allah yang bersifat dengan sifat kidam, maka zat Allah itu dipanggil qadim. Dan juga sifat-sifat Allah seperti kudratnya qadim, kudrat Allah juga qadim, maknanya kudrat Allah, kuasa Allah tak ada permulaan. Ini dibangsakan dengan panggilan maujud. Maujud tu maksudnya yang ada sungguh. Ya, kita kena faham dalam dia sebenarnya ilmu tauhid ni, sifat 20 ni, dia yang susah tu sebab term-term perkataan yang diguna pakai. Sama macam ilmu sains lah. Sains ni sebenarnya taklah susah sangat, tapi bila jadi susah tu sebab perkataan-perkataan yang diguna pakai tu. Lagi dalam bidang kedoktoran, kita tanya ni penyakit apa? Ini coriolis disease. Nak sebut apa ke benda, tanya lagi sekali bunyi lain. Ada mak. Doktor yang bahasa kampung, bahasa kampung demam campak. Itu je kadang-kadang. Sama juga dalam masalah ni, ilmu ni kadang-kadang perkataan tu yang menyebabkan kita jadi pening. Sebenarnya kadang-kadang bendanya mudah je. Maujud ni, bila sebut maujud, dia ada dan sungguh. Ada tu lain, sungguh tu lain. Ada sungguh ni ada dan memang sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh ada. Ada juga benda yang ada tapi tak sungguh. Macam mana tu? Macam kita. Kita ni ada tapi tak sungguh. Maksud tak sungguh, kita tak milik ada tu. Kita boleh kawal ke adanya kita. Kita boleh tentukan ke bila kita nak mati. Tak boleh. Kita tak boleh kontrol ada tu. Tak payah kata diri kita, telefon kita, barang kita memang ada kat kita, tapi kita boleh jamin ke esok ada lagi kat kita? Belum tentu. Belum tentu. Dia pun terkejut tau. Dia yang tubuhkan satu. Tiba-tiba dia tak ada dalam tu. Dia pun terkejut. Sebab apa? Sebab ada tapi tak sungguh. Allah ada dan sungguh. Wujudnya Allah tu memang ada dan sungguh Allah yang memiliki wujud tu, dan tak ada siapa boleh menghilangkan wujud pada Allah. Allah yang kawal, Allah yang jaga semua tu. Semua milik Allah. Itu baru panggil ada sungguh. Tu panggil maujud. Maujud tu ada sungguh. Adapun azali itu, kata ulama, disebutkan pada perkara yang ada maujud seperti zat Allah dan kudratnya azali, dan pada perkara yang tiada ghairu maujud.
Adapun azali, dia kata ulama boleh diletakkan pada yang maujud ataupun ghairu maujud. Yang maujud dan yang bukan maujud. Seperti apa? Yang menyerupai Allah itu azali, maka qadim itu khas dan azali itu am. Ataupun contohnya perkara-perkara yang kita kata bendanya itu permulaannya mula-mula masa Allah bagi jadi. Jadi boleh kita kata azali. Jadi azali ni bukan Allah. Allah qadim, azali bukan Allah, tetapi azali ni nak memaknakan keadaan ketika itu Allah saja yang ada. Jadi inilah pegangan yang lebih menghampiri tepat. Pandangan yang lebih kemaslah. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Jadi ulama buat kesimpulan, qadim itu khas untuk Allah, tak ada siapa boleh pakai perkataan qadim melainkan hanya untuk Allah. Adapun azali itu dalam berbentuk umum. Azali itu untuk umum. Tiap-tiap qadim azali, tiap-tiap qadim azali tiada boleh akas ni maknanya sebaliknya, yakni tiap-tiap azali tiada boleh disebut qadim. Apa yang dikatakan qadim itu mesti azali, tetapi tak semua yang azali itu qadim. Macam tu maksud dia. Faham tak ni? Pelan-pelan. Memang macam tu. Dia senang macam ni lah, ringkas-ringkas cerita dia. Kita bagi mudah faham sudah. Apa nak payah-payah. Qadim tu maknanya diri Allah yang bersifat dengan sifat kidam yang tak ada permulaan. Maknanya Allah ni, diri Allah, dirinya tidak dimulakan dengan tiada. Allah memang ada dah. Macam mana ada? Wallahu alam. Tak payah tanyalah macam mana. Memang ada. Pegang situ saja. Bukan hanya diri dia, segala sifat-sifat dia. Contoh sifat yang kita boleh buat contoh sifat mendengar. Mendengar Allah itu juga qadim. Tak ada permulaan. Macam mana ustaz nak faham pendengaran, penglihatan Allah itu qadim? Kita tengok kita. Pendengaran kita ada permulaan tak? Ada. Dulu kita tak mendengar, sekarang baru boleh dengar. Masa nak keluar daripada perut mak, wek dengar lagi tak waktu tu? Tak dengar. Melihat tak waktu tu? Dah. Walaupun mata sudah ada, tapi boleh lihat. Siapa sini melihat? Keluar perut mak, tengok atas. Oh, mak aku punya. Ingat siapa? Ada. Lepas tu baby, orang masa dia betul-betul baby baru keluar, acah pun tak jadi. Sebab dia tak nampak lagi. Kita gitu. Dia tak nampak apa. Mata memang ada tapi tak nampak. Sebab tu kita kena pegang. Nampak ni bukan mata. Nampak ni Allah yang bagi nampak. Pegang sekurang-kurang. Tapi jalan asbabnya mata. Gitu. Faham? Sama juga contoh paip dengan tangki. Bila kita nak ambil uduk, buka pilih air keluar kot paip. Kita, kalau orang yang alim dalam ilmu dunia ni, dia pandai dalam bab ilmu ketangkian, ilmu ketangkian, dia faham air tu datang daripada tangki. Tapi kalau orang bodoh, air keluar kot paip. Dia kata, ambil kepala paip ketuk kepala dia. Air tu datang dari tangki. Tiba-tiba sekali kita buka, air tak keluar dekat paip. Jadi bukan paip yang keluarkan air. Yang keluarkan air hakikatnya tangki. Cuma paip tu jadi jalan dia, jalan asbab nak keluar air. Macam itulah kiasnya dalam masalah kita, kehidupan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Segala apa ni rezeki kita dapat ni, kita boleh melihat ni, Allah yang izin melihat. Mata tu kepala paip dia. Mata tu tempat jalan nak melihat ni. Allah boleh buat ada mata tapi tak boleh melihat. Tu kita tengok orang buta. Mata ada tak? Ada. Bukan lepeh terus, ada mata tapi tak nampak. Tengok orang pekak, telinga besar piring astro. Kita tanya, tak dengar. Ada satu tu, saya pergi kuliah di Pulau Pinang. Habis kuliah, dia salam lah. Assalamualaikum, salam. Lepas tu kita tanya dia, macam biasalah jumpa orang, tak tahu nak cakap apa. Kita tanya, sihat je? Kita tanya, sihat je? Dia kata, dah makan dah, petang tadi siap makan dah.
Orang tanya sihat ke tak? Dia kata siap makan dah Ustaz. Petang tadi siap makan dah. Dia kata nampak macam mana? Nah, tak jadi aku nak sembang lagi. Tak apalah. Kan cakap lain, dia faham lain. Nak cerita gitu. Padahal telinga ada. Tu. Jadi jangan sebab itu jalan asbab, jalannya saja, tapi bukan itulah hakikatnya. Hakikatnya segala-galanya Allah. Kalau mata telinga pun kita boleh faham, dah gaji kita takkan tak faham. Siapa bagi duit tu? Siapa bagi rezeki? Boleh pakai kereta, boleh beli rumah. Siapa bagi? Allah bagi. Dah bos bayar dalam slip gaji tu, itu jalan saja. Yang sampai mengampu bos tu kenapa? Ngampu-ngampu Allah lah. Sebab tu disuruh memuji-muji Allah. Dalam semayang, puji Allah. Kita sujud, kita rukuk, puji Allah. Sujud, puji Allah. Puji. Pas habis semayang, puji lagi 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa? Ni semua Allah bagi. Ni tak nak puji. Boh, picit bahu. Sihat bah. Memanglah hujung bulan. Nampak? Kan? Bodekkan main. Jadi jangan macam tu. Berbaik dengan orang, baik dengan bos tak ada masalah, tapi jangan pandang dia lah segala-galanya. Ucap terima kasih pada makhluk tak salah. Terima kasih bagi saya duit, tapi pandang duit tu, rezeki tu datang daripada Allah, bukan datang daripada dia. Kadang-kadang bila benda ni dia tak faham, kan? Bapak dengan anak sebagai contoh. Bapak dah berusia, anak dah makin besar, kerja pula bagus, kan? Kerja hebat, gaji ribu-ribu lah gaji. Anak tak kahwin lagi. Tiap-tiap bulan bagi dekat bapak dia. Tiap-tiap bulan. Bukan sikit-sikit, kat 1,000 bagi. Dah gaji kat 8,000. 1,000 bagi kat bapak steady je lah. 1,000 bulan-bulan 1,000. Bapak tengok, cium. Nampak 1,000. Kan? Bapak duduk kampung ni, dapat 1,000 sedap. Nak tiap-tiap bulan. Sekali tu bapak balik daripada masjid, balik-balik rumah tengok ada kasut perempuan. Dia tak ada anak perempuan, anak lelaki seorang tu je. Bini pula dah lama meninggal. Nampak? Ni siapa? Naik atas ada perempuan muda. Anak siap peluk atas bahu tengok TV. Oh pak, balik masjid pak. Gitu. Bapak nak cakap macam ni. Nak marah nanti 1,000 hilang. Tapi anak buat benda salah. Lain kali anak bapak buat siapa tu? Selalu tanya. Ini awek saya pak. Kan macam tak elok kan. Bapak, sekali saya lah nak buat apa. Tak apa. Tengok. Tu kata bapak, bengongnya bapak. Sebab apa? Sebab bapak nampak 1,000 daripada anak. Akhirnya takut nak cakap. Walaupun anak buat salah, tak berani tegur. Sebab apa? Sebab dapat daripada anak. Kan kalau tegur tak dapat dah. Ini yang berlaku. Mu nak kerja dengan kerajaan, silakan. Tapi bila kerajaan buat salah, mu ada ilmu, tegur. Mufti tegur, ulama tegur. Tak sumbat duit dalam mulut, tak boleh nak tegur dah. Walaupun pemimpin buat salah, senyap. Kerajaan buat salah, senyap. Kan? Dan senyap satu hal, cari pula dalil untuk menghalalkan kerja dia. Ini lagi jahat. Bunyi dah pula. Sikit lagi. Habiskan. Baik. Jadi biar jelas dan faham. Jadi adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi qadim ni kata ulama membagi-bagikan ini dah tak termasuk dalam kategori fardu ain lah. Ini dah tambahan. Fardu ainnya kita pegang Allah tak ada permulaan. Sampai situ pun tak apa dah. Tapi kalau nak mendalami lagi, ni ulama pecah-pecahkan pula. Antaranya kata ulama, qadim tu ada 4 bahagian. Nisbah yang pertama dipanggil qadim sifati, iaitu tidak ada permulaan akan sifat Allah. Maksudnya segala sifat Allah tak ada permulaan. Maka ayat dia, nama dia dipanggil qadim sifati. Yang kedua qadim zati, tidak ada permulaan akan zat Allah Ta'ala. Diri Allah tu tak ada permulaan. Perkataan ringkasnya dipanggil qadim zati. Yang ketiga qadim idafi. Idafi ni maksudnya yang mendatang, terdahulu suatu atas suatu, seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak.
Kita lahir-lahir, kita tengok bapak kita dah ada, mak kita dah ada. Boleh juga kita kata ini memang sedia ada dah, tetapi sedia ada tu dipanggil sebagai qadim idafi. Dia bersandar. Idaf tu maksud bersandar. Nampak memang macam ayah kita pun tak tahu ayah kita bila ada, sebab kita lahir-lahir tengok ayah dah ada. Tapi walaupun kita nampak dia memang dah ada dia tu pun tetap ada permulaan. Walaupun kita tak tahu di manakah mulanya. Kita lahir-lahir tengok bumi ni dah ada. Bila bumi ni ada kita tak tahu, tapi tetap kita kena yakin dulu bumi ni tak ada, Allah cipta bumi baru ada. Walaupun kita tak pernah tengok kejadian tu. Dan yang keempat dipanggil qadim zamani, lalu masa atas suatu sekurang-kurangnya setahun. Qadim zamani ni berkait dengan zaman, berkait dengan masa yang terlampau lama, bertahun-tahun. Kita macam tadilah, bumi tadilah, lahir-lahir ni tengok bumi ni memang ada dah, walaupun nampak memang ada dah, tetapi ketahuilah bumi ini dulu pun tidak ada. Maksudnya macam tu. Jadi yang sebenar-benar qadim hanya zat Allah dan sifat Allah. Lain daripada itu pinjam-pinjam cakap saja, bukan hakikat qadim yang sebenar. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan qadim zati tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Dan tak boleh kita kata ada selain daripada Allah juga bersifat qadim. Hanya Allah saja yang qadim, zatnya qadim, sifatnya qadim. Selain daripada itu tidak dengan sifat qadim. Tetapi bersifat dengan sifat lawannya, iaitu torual adami. Maknanya didatangi dengan tiada. Maknanya sebelum ada tu dia tak ada dulu, batu baru ada. Tu cerita dia. Kemudian dalil tadilah contoh-contoh kita buat tu, itu dipanggil dalil akli, dalil menggunakan akal. Kalau nak dalil Al-Qurannya, banyak jugalah dalam Quran. Huwal awwalu, Allah kata akulah, dialah yang paling awal, yakni Tuhan. Banyak lagi lah. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung sifat yang ketiga, al-baqa'. Al-baqa' pula. Okey. Baik. Jadi cukup sekadar tu dulu. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menderma untuk membantu perjuangan Tuan Guru kita, Tuan Guru Siddiq Noor, supaya dapat meneruskan sekolah beliau dan dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh negara ataupun seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.